KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Dr. Ahmad Rostam bin Mazin, pakar Perniagaan Psikiatri. Sekali lagi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam minggu ini untuk satu lagi episod berkaitan dengan masalah kesihatan mental ataupun isu-isu psikologi anak-anak kita. Dan hari ini doktor akan membincangkan tentang isu emosi. Okey. Jadi bila berkaitan dengan emosi ni, doktor bukan nak beritahu pasal apa emosi yang ada dalam dunia ni. Tentu kita tahu bahawa dalam dunia ni ada beribu-ribu jenis emosi. Emosi sedih pun ada macam-macam jenis, ada macam-macam kadar dia, ada macam-macam intensiti dan sebagainya. Emosi gembira, emosi risau dan sebagainya, macam-macam ada. Jadi apa yang doktor nak ajar hari ini ataupun apa yang doktor nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini adalah bagaimana kita nak membantu anak-anak kita untuk meregulasi ataupun mengawal ataupun membantu mereka menggunakan emosi mereka dengan cara yang betul untuk menghasilkan hasilan yang baik. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, doktor juga nak mungkin nak mengingatkan ataupun nak bagi sedikit revision kepada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan bagaimana untuk mengawal emosi kita. Sebab dalam konteks kita dan anak-anak tuan-tuan dan puan, tidak mahu kita kena jadi contoh yang baik. Kita beri cerminan yang baik kepada mereka supaya mereka hasilan cerminan itu, bayangan itu adalah satu yang baik yang kita inginkan. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya untuk terangkan sedikit tentang emosi, di mana mungkin tuan-tuan dan puan rasa macam emosi ni apa? Emosi ni apa? Okey, umumnya tuan-tuan dan puan, mungkin emosi kita rasa perasaan, tapi sebenarnya ia tidaklah begitu tepat. Sebab bila kita bercakap tentang emosi, yang pertama sekali adalah emosi adalah satu bentuk komunikasi. Satu bentuk komunikasi yang Tuhan kita jadikan, Allah SWT jadikan untuk membantu kita untuk menyampaikan sesuatu yang penting, sama ada kepada diri kita, kepada orang lain. Komunikasi emosi, satu adalah komunikasi kepada diri kita, yang kedua adalah emosi komunikasi dengan orang lain, dan yang ketiga dia akan membantu untuk memotivasi ataupun membentuk ataupun mengarahkan sesuatu bentuk tabiat, tingkah laku, tindakan dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan, emosi adalah orang putih kata rapid fire communication. Maksudnya satu bentuk komunikasi yang paling cepat, yang terpantas. Sebab emosi biasanya digunakan dalam saat-saat genting, saat-saat getir, kecemasan dan saat-saat yang very intense. So situasi-situasi itu memerlukan bentuk komunikasi yang pantas. Sebab melalui emosi, dia boleh mempengaruhi tingkah laku orang lain yang pertama. Dan emosi juga dihantar melalui dua isyarat penting. Yang pertama adalah kita panggil sebagai ekspresi wajah kita, dan yang kedua adalah body posture kita. Dan sebenarnya yang paling penting sekali berkaitan dengan emosi ni tuan-tuan puan, ia sebenarnya memberikan dia adalah satu bentuk sistem amaran dalam otak kita untuk memberitahu kita bahawa kau kena periksa ni. Apakah maklumat penting yang ingin disampaikan oleh emosi kita kepada diri kita di sebalik emosi marah tersebut. Dan kalau kita pandang kepada teori, tuan-tuan dan puan, marah ni ada kaitan dengan sesuatu yang melanggari hak kita, hak orang lain, ataupun situasi di mana sesuatu yang berbahaya bakal berlaku jika sesuatu tidak dilakukan terhadap situasi tersebut. Jadi marah sebenarnya memberikan satu informasi yang penting, bukan sahaja berkaitan dengan emosi itu, tetapi emosi itu memberitahu sesuatu yang penting di sebaliknya, yang mana itu lebih penting daripada emosi tersebut. Kenapa kita nak kena belajar ini, tuan-tuan dan puan? Sebab apabila kita beremosi kan, tuan-tuan dan puan, terutama dengan anak-anak ataupun bila anak-anak beremosi terhadap kita, maklumat yang mereka nak sampaikan tu tak sampai. Apa yang sampai pada kita cumalah ekspresi muka, gaya badan, bahasa badan dan sebagainya, di mana ekspresi muka dan bahasa badan ini mungkin sesuatu yang sangat negatif, di mana bila ia disampaikan hanya berdasarkan menggunakan emosi, iaitu ekspresi muka dan bahasa badan, yang sampai pada kita sebagai ibu bapa ataupun yang sampai kepada anak-anak kita sebagai anak-anak kita akan hanya informasi negatif saja. Tetapi apa yang ingin disampaikan di sebalik emosi tersebut, seperti contoh tadi macam marah tadi, tak sampai-sampai tuan-tuan puan. Sebab biasanya bila kita beremosi dan kita bereaksi di atas emosi itu, hasilannya biasanya sangat negatif, dan kita tak mahu itu. Dan kita nak ajar anak-anak kita supaya mereka boleh menggunakan emosi mereka, menggunakan tenaga dari emosi mereka itu untuk menghasilkan benda yang lebih baik. Sebab anak-anak kita sebenarnya sedang belajar berkaitan dengan emosi ni. Mungkin
gaya mereka mengawal emosi, gaya mereka menginterpretasi emosi dan sebagainya tidaklah sebaik kita. Dan kita kena ajar mereka bagaimana untuk membantu mereka mengawal emosi dengan baik supaya dalam apa-apa situasi sekalipun, walaupun dalam situasi yang sangat negatif, anak-anak kita boleh lagi menghasilkan keputusan-keputusan rasional dan hasilan-hasilan yang baik berdasarkan apa sebenarnya informasi di sebalik emosi yang mahu dihantarkan tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebenarnya emosi kita ni ada komponen-komponennya, apa yang kita panggil sebagai components of emotional response, di mana emosi kita ni bukanlah sekadar emosi kosong sahaja, tetapi sebenarnya dia dihasilkan daripada komponen-komponen tertentu. Ada 5 komponen, di mana yang pertama sekali adalah apa yang dipanggil sebagai vulnerability factors ataupun faktor-faktor kerentanan. Yang kedua adalah prompting events ataupun apa-apa situasi ataupun suasana ataupun kejadian yang boleh mengakibatkan timbulnya emosi. Yang ketiga adalah interpretation ataupun interpretasi terhadap situasi ataupun events tersebut. Yang keempat adalah sensasi pada tubuh badan. Dan yang kelima adalah tindak balas psikologi sama ada oleh orang yang beremosi tersebut ataupun orang yang menerima lontaran emosi yang kita hantar tadi. Okey, so pada segmen yang tadi, Doktor ada terangkan bahawa salah satu maklumat yang disampaikan oleh perasaan marah adalah pelanggaran hak kita atau orang lain ataupun situasi yang sangat bahaya. Begitu juga dengan macam contohnya perasaan sedih. Perasaan sedih bermaksud bahawa kita ada kehilangan sesuatu. Jadi, bila kita kehilangan sesuatu, apa yang kita mahu lakukan dengan kehilangan tersebut? Itu yang kita nak ajar pada anak-anak kita. Jadi, kita acknowledge ataupun kita kata, tak apa, rasa sedih, tak apa kalau rasa teruk, tak apa kalau rasa nak marah dan sebagainya, tetapi emosi satu hal, apakah tindakan yang berdasarkan emosi itu yang lebih penting. Sebab kita, macam saya Dr. cakapkan tadi, kita tak mahu sesuatu yang negatif dihasilkan daripada emosi yang tidak okey tadi. Sebab emosi tidak okey ni tuan-tuan bukan dia tak elok. So, emosi yang tidak okey ni sebenarnya normal. Kita manusia, kita memang terdedah dengan pelbagai bentuk emosi. Tak ada orang kata dia tak pernah marah, tak ada orang yang kata dia tak pernah sedih, tak ada orang yang kata dia tak pernah risau, gelisah dan sebagainya. Kita ni manusia biasa saja tuan-tuan. Anak-anak kita pun manusia biasa. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan, seperti yang saya katakan tadi adalah vulnerability factors ataupun faktor-faktor kerentanan. Jadi apa yang doktor boleh ajarkan kepada tuan-tuan pada hari ini adalah sebelum kita tanya anak-anak kita, kita kena buat pemerhatian dulu terhadap anak-anak kita. Faktor kerentanan ni maksudnya ataupun vulnerability factors ni maksudnya contoh, sebagai contoh, kita perasan kalau anak-anak kita lapar, contohnya dia akan jadi irritable, mudah marah, agitated dan sebagainya. Kalau dia penat, kalau dia mengantuk, kalau dia banyak kerja, kalau dia ada isu kat sekolah, itu adalah vulnerability factors ataupun faktor-faktor kerentanan untuk anak-anak kita. Yang ini pada peringkat awal tuan-tuan, kita yang kena kenal pasti, sebab pemerhatian ini biasanya mereka tak perasan. Mereka tak perasan sebab mereka masih kecil lagi. Jadi kita yang kena perhatikan apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada emosi negatif anak-anak kita. Bila kita tahu apakah faktor-faktor kerentanan anak kita, barulah mudah untuk kita mengenal pasti bagaimana untuk membantu mereka apabila mereka tengah beremosi. Bukan dengan cara kita pula beremosi kembali, tetapi dengan cara bagaimana nak bantu mereka supaya mereka rasa, saya punya emosi tidaklah ditidakkan oleh mak ayah saya. Mak ayah saya perasan yang saya beremosi, dan pada masa yang sama mak ayah saya sedang bantu saya untuk memperbaiki bagaimana saya bereaksi dengan emosi tersebut. Okey. So seterusnya adalah prompting events. Prompting events ataupun situasi, keadaan, suasana yang boleh mengakibatkan emosi negatif boleh muncul. Jadi kalau katakan contoh tadi saya bagi, anak kita, katakanlah anak kita akan beremosi negatif kalau dia sangat penat, letih dan sebagainya, dia beremosi negatif. Prompting events ni kebanyakan masanya tuan-tuan dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi benda yang sekecil-kecil benda sampailah sebesar benda. Dan kita kena faham bahawa bila anak kita dalam situasi rentan tersebut, apa-apa situasi ataupun suasana boleh menimbulkan emosi yang negatif.
Dan dalam konteks itu tuan-tuan, prompting events ni bukan kita nak prevent ataupun kita nak sekat ataupun halang sesuatu suasana atau situasi itu berlaku, tetapi kita nak ajar anak-anak kita, okey, kalau you adanya faktor kerentanan ni, apa-apa situasi pun boleh mengakibatkan you jadi emosi negatif. Be with the emotion, orang putih kata be with the emotion, maksudnya kita ada kat situ, kita tenang, kita jangan bereaksi negatif pula dan kita perhatikan. Okay, bila anak dah tenang, masa itu baru kita akan belajar how to interpret apa-apa prompting events tadi. Sebagai contoh, katakan adik ambil alat tulis. Okey, interpretasi dia semasa dia marah tadi, yang mengakibatkan dia marah adalah adik suka mengacau. Interpretasi dia. Interpretasi dia, adik saya suka mengacau dan saya marah kerana itu. Itu situasi dia, okey. Tetapi interpretasi itu tuan-tuan boleh diubah. Sebagai contoh, okey, yang ni selepas dia tenang, baru kita akan bincang balik, duduk tepi kat dia, bukan kepada adik-beradik lain kita nak marah dia, bukan. Kita tarik dia ke tepi, duduk saat sekejap dan bincang pasal benda tu, okey. Okey, yang pertama, interpretasi yang pertama tadi, okey, itu yang mengakibatkan dia marah. Kita ajar dia, okey, apa agaknya interpretasi lain ataupun apa agaknya sebab lain kenapa adik ambil alat tulis awak tadi, selain daripada suka mengacau. Dia mungkin fikir, dia memang suka mengacau lah. Kita boleh tambah, okey, adakah mungkin adik punya pensel tak ada dan dia nak pinjam pensel? Mungkin sebab adik memang suka sangat hilang pensel, sebab tu yang geram sangat tu. Contoh, okey. Yang ketiga adalah adik sebenarnya tak nak ambil pensel, adik sebenarnya nak letak balik alat tulis awak tu dekat atas meja sebab dia nampak jatuh. Mungkin tak? Mungkin. Dan kita cuba interpret situasi yang sama kepada pelbagai kebarangkalian. Ini kita nak, ini selepas. So kita interpret tu dalam banyak kebarangkalian. Jadi setiap kebarangkalian tu tuan-tuan puan, dia akan menghasilkan emosi yang berlainan. Yang pertama tadi, kalau dia kata adik suka mengacau, dia akan rasa marah. Kalau adik suka hilang barang, dia akan rasa apa dia? Mungkin dia rasa macam, oh, betul juga, biasa dia pulang je. So dia mungkin tak rasa nak marah, dia mungkin annoyed, tetapi dia tak adalah nak marah macam tu. Yang ketiga, adik sebenarnya tolong letak barang tu atas meja, apa akan rasanya? Dia akan rasa, oh, bagusnya kan, ataupun dia tak jadi nak marah lah. Itu interpretasi tu tuan-puan. Kebarangkalian di sebalik sesuatu event, satu situasi, bagaimana kita interpret tu boleh membantu menghasilkan emosi yang berlainan. Jadi sebenarnya apa yang kita nak ajar anak-anak pada poin ini adalah kita nak ajar mereka bahawa setiap situasi mesti ada kebarangkalian yang pelbagai. Kita tak boleh melihat situasi hanya berdasarkan satu pandangan saja. Dia boleh berlaku macam-macam pandangan, yang mana pandangan-pandangan kita hanya boleh kita tahu betul atau tidak bila kita check, bila kita tanya, bila kita periksa balik situasi itu yang mana satu betul. Barulah kita boleh kata yang ni betul atau yang itu salah dan sebagainya. Dan ini kita kena buat sebab apa? Sebab bila kita ajar anak kita untuk interpret dengan cara kebarangkalian yang pelbagai ni tuan-tuan, anak-anak kita akan tidak mudah menunjukkan emosi negatif sebagai the first thing. Perkara pertama yang mereka akan lakukan. Mereka akan duduk dulu, fikir dulu, okey, sebenarnya dia buat apa. Dan dia akan check dengan adik dulu sebelum dia nak marah. Dia akan check dulu. Mungkin dia marah juga, tetapi dia akan check dulu. Dan dia menjerit ataupun mungkin tolak adik ke, ataupun hempas pintu dan sebagainya. Dia akan check dulu before dia melakukan apa benda yang tak sepatutnya. Dan pada masa yang sama, sebenarnya bila dia check tu tuan-tuan, intensity kemarahan ke apa ke, dia akan kurang dengan sendirinya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. So, terrecap sikit, komponen pertama adalah faktor-faktor kerentanan. Komponen kedua adalah apakah prompting events ataupun pencetus, faktor-faktor situasi pencetus. Yang ketiga adalah apakah yang interpretasi terhadap situasi pencetus tersebut. Yang keempat tuan-tuan adalah kita nak kena ajar anak-anak kita tentang sensasi ataupun perasaan ataupun sensation. Sensation adalah apakah rasanya pada tubuh badan mereka apabila mereka mula merasakan marah, sedih, risau, gelisah dan sebagainya. Ini sebenarnya kita nak membina kesedaran tentang reaksi tubuh badan terhadap apa-apa emosi yang ada. Sebagai contoh, kalau kita katakan tadi Dr. cakap pasal marah tadi kan, bila kita duduk dengan anak kita tanya dia, masa marah tadi, awak rasa kat mana yang sakit? Atau awak rasa kat mana? Okay, dia kata marah rasa kat mana? Kita boleh bagi contoh. Sebagai contoh, Dr. bagi contoh, okey.
Mak kalau marah, mak akan rasa macam jantung mak nak meletup. Ataupun ayah rasa macam jantung ayah nak meletup. Ataupun ayah rasa kepala ayah ringan je. Contoh oh macam tu. So dia kata, okay, kalau marah, kalau rasa nak marah tu, saya akan rasa macam dada saya sakit sikit. Contoh okay, sensasi ni tuan-tuan adalah sangat penting sebab bila mereka sedar tentang apakah reaksi tubuh badan mereka, mereka akan lebih mudah untuk mengawal emosi mereka. Sebab bila dia marah, biasanya akan jantung dia laju. Lepas jantung dia laju tu jadi apa? Biasanya bila lepas jantung dia laju, saya rasa macam nak geram sangat, macam saya akan ramas tangan saya macam tu, kuat-kuat, dan saya akan jerit. So dia akan tahu, okay, selepas jantung laju, apa yang akan berlaku, apa yang berlaku. Dan kita akan tanya dia, okay, biasanya selepas itu, dah marah tu apa yang akan jadi? Okay, yang tu, yang last komponen. Jadi sensasi ni tuan-tuan kita nak ajar tentang awareness ataupun kesedaran terhadap reaksi tubuh badan kepada satu-satu situasi emosi. Kenapa yang kita nak ajar ini? Satu lagi sebab ialah kerana kebanyakan doktor tengok kebanyakan orang dewasa yang mengalami masalah kesihatan mental di mana mereka tidak mampu untuk meregulasi ataupun mengawal emosi dengan baik, ada kalanya mereka emosi mereka menjadi kesakitan pada tubuh badan. Kita panggil sebagai somatic pain atau somatic complaints. Di mana mereka marah, jadi dia orang je penuh dengan kemarahan. Dia tak marah sentiasa, tapi dia penuh kemarahan, dan kemarahan itu kembali pada tubuh badan dia, dan dia menjadi orang yang selalu sakit dekat dada, dan jantung dia laju dan sebagainya. Orang yang selalu sedih mungkin dia punya tension dan stres, mungkin kepala sentiasa sakit, tetapi dia tak tahu dia stres. Ada orang yang tak boleh nak relatekan antara perasaan pada tubuh badan kepada apakah emosi. Sebagai contoh yang mudah, doktor cakap tadi, bila kita stres ni, kita akan sakit kat sini, rasa panas kepala, dekat belakang dan bahu, rasa tegang dan sebagainya kan. Burnout pun sama juga. Kalau marah, kita akan rasa macam panas kat dada, sedih macam kita rasa sakit dan sebagainya kan. Kadang-kadang bila kita tak aware ataupun kita tak sedar tentang apakah reaksi tubuh badan terhadap emosi, kadang-kadang orang-orang yang tak mampu untuk proses emosi mereka dengan baik, mereka akan datang kepada kita dengan pelbagai bentuk penyakit pun kesakitan yang tidak spesifik, yang tidak boleh dijelaskan dengan cara perubatan biasa. Maksudnya dia perlu dijelaskan melalui konteks psikologi orang tersebut. Okey, so itu penting kita nak kena ajar tentang apakah sensasi ataupun apakah rasa pada tubuh badan anda bila kita beremosi. The last component of emotional response, tuan-tuan dan puan, adalah apakah perubahan-perubahan psikologi yang berlaku pada diri anak kita dan juga orang lain apabila letupan ataupun letusan emosi itu berlaku. So perubahan psikologi, sebagai contoh, katakan dia marah tadi, dia akan perubahan psikologi, kemarahan adalah perubahan psikologi yang pertama. Hasilan daripada kemarahan itu, dia akan menunjukkan sikap so-called agresif. Sikap agresif tu mungkin macam-macam lah. Agresif berdasarkan secara verbal, perkataan, agresif secara fizikal dan sebagainya, ataupun dia menunjukkan tingkah laku pasif agresif. Pasif agresif tu contohnya dia hempas pintu, dia tutup pintu dan sebagainya. Okay, so itu adalah hasilan daripada emosi marah. Dan bila ia berlaku, kita kena ajar juga, biasanya lepas you tenang, apa you rasa pula? Okay, biasanya lepas tenang rasa macam bersalah, lepas tenang rasa malu, buat marah yang teruk sangat, ataupun buat perangai macam tu. Lepas hilang rasa marah, tiba-tiba rasa macam kebudak-budakan sebab buat perangai tak elok macam tu. So kita kena ajar dia, okay, apakah perubahan psikologi yang berlaku pada diri dia, anak kita, selepas mereka reda. Jadi ini biasanya kita tak nak ajar mereka bahawa setiap kali kemarahan hanya akan menghasilkan lega, tenang, seronok dan sebagainya. Tak mahu. Dan the second part of it ialah apakah perubahan psikologi yang berlaku pada orang yang dimarahi. Macam ni kita nak ajar anak-anak kita yang part ni. Macam ni tuan-tuan. Okay, kita tanya dia, kalau awak kena marah, apa rasa dia? Kalau awak kena marah, apa rasa dia? Awak suka tak kena marah? Tak suka? Okay, yang pertama tak suka. Okay. Lepas tu apa lagi awak rasa? Sedih lah sebab marah tak tentu pasal ke, marah tak kena tempat ke, atau marah tak payah marah lah, cakap lah elok-elok. Okay? So kita kena ajar dia empathy. Kita ajar empathy dengan cara apa? Kita tanya dia apakah perasaan kalau orang marah, apakah perasaannya kalau buat orang lain sedih, apakah perasaannya kalau buat orang risau dan sebagainya. Kalau dia yang jadi.
situasi tersebut. Jadi dengan cara itu mereka akan lebih berempati kepada orang yang dia nak bereaksi secara negatif tersebut, dan dengan itu dengan secara automatik mereka akan cuba mengawal emosi mereka. Ramai di kalangan anak-anak kita, mereka tidak mampu untuk mengawal ataupun mengendali emosi dengan baik-baik, dan kita pun jadi risau. Kita pun jadi risau kat mana silap kita. Ada benda tak yang kita boleh perbetulkan, ada benda tak yang kita boleh perbaiki dan sebagainya, dan ini adalah salah satu cara untuk kita memperbaiki perkara tersebut. Dan seperti yang Dr. katakan, ini adalah satu proses di mana kalau kita tahu proses ini tuan dan puan, mudah untuk kita bantu anak kita. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan boleh praktis. Tuan dan puan boleh praktis apakah tujuan emosi. Kita kena tanya balik diri kita. Sedih sebenarnya apa yang sedih tu nak beritahu pada diri kita. Marah apa yang sebenarnya marah tu nak beritahu pada kita. Kemudian proses kita punya emosi kita berdasarkan 5 komponen tadi, dan kita praktis supaya kita sendiri pun boleh menunjukkan contoh yang baik. Jadi setakat itu dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu.